Scrum. Scrum yang berkesan merupakan tapak atau asas yang kuat bagi sesebuah pasukan rugby. Dalam sesuatu scrum, setiap pemain yang terlibat mestilah memainkan peranan masing-masing. Dalam hal ini, tidak ada pemain yang harus membiarkan rakannya yang lain menjalankan tugas ini. Sebaliknya, jika ia dilakukan dengan kerjasama dan sokongan sepadu daripada semua pemain, sudah tentu memberikan kelebihan kepada tugas ini. Sesuatu scrum mestilah mengandungi sekurang-kurangnya 5 orang pemain daripada setiap pasukan yang terdiri daripada 2 orang prop, seorang hooker dan 2 orang pemain lock atau second row. Bagi setengah jurulatih, scrum merupakan satu cara untuk memulakan permainan semula yang terhenti, tetapi bagi setengahnya pula, mereka menjadikan scrum sebagai satu strategi untuk memberikan tekanan bukan sahaja pada unit forward tetapi juga kepada unit back pasukan lawan. Paris Hollis, hooker, always set up left of the mark. Amber Aguda, loose head prop. Dwayne Halili, tight head prop. In the second row, Johan Momsen, loose head lock. Sam Perry, tight head lock. and in the back row, Martin Redlinghuis, blindside flanker. Harry Higgins, open side flanker. Ross Deacon, number 8. Bagi posisi prop dan hooker sebagai pemain yang membentuk barisan hadapan, scrum dan yang akan berdepan dengan lawan, tugas dan fungsi kedua-dua pemainnya adalah seperti berikut. Pemain memeluk dan memegang di antara satu dengan yang lain dengan kemas supaya tidak dipecahkan oleh lawan. Hooker akan melakukan kuis bola dengan kaki dengan selesa. Kedua-dua tangan hooker diletakkan di atas kedua-dua tangan prop. Prop memegang bahagian hadapan jersey hooker dengan kemas. Pegangan yang betul akan berupaya mengangkat hooker dengan mudah semasa bola dimasukkan. Dalam pembentukan scrum, tugas dan peranan hooker dan prop hendaklah dilakukan dengan betul, yakni memastikan perkara-perkara berikut. Meluruskan belakang kedua-dua prop serta kepala diangkat semasa memasuki dan menolak scrum. Kaki kiri prop luar ke hadapan sedikit daripada kaki kanan. Tangan kiri prop luar memegang kemah jersey pemain lawan di bahagian atas rusuk. Kedua-dua kaki prop dalam dibuka dan ke belakang sedikit daripada pinggang. Pemain memeluk dengan kemas antara satu dengan yang lain. Pemain lock. Pemain lock atau second row forward terdiri daripada 2 orang pemain yang posisinya di belakang hooker dan prop. Mereka akan memegang antara satu dengan yang lain dengan kemas dan selesa sebelum memasukkan diri ke dalam barisan pertama. Ringkasnya, perkara berikut adalah di antara perkara yang harus dijadikan panduan kepada pemain lock. Pastikan pegangan lock adalah kemas, menarik antara satu dengan lain dengan tangan yang digunakan untuk bind. Tangan lock yang satu lagi memegang bahagian bawah jersey pemain prop melalui kedua-dua kaki prop. Pemain lock tidak menolak hooker, sebaliknya tolakan hendaklah kepada prop. Luruskan belakang semasa membuat tolakan dan angkat kepala agar dapat melihat pergerakan bola. Terdapat 2 orang pemain pada posisi flanker. Flanker yang dikenali juga adalah panggilan wing forward. Posisi mereka ialah di sebelah lock. Tugas kedua-dua pemain ini ialah mengemaskan pembentukan dan menguatkan tolakan scrum. Antara perkara yang penting yang perlu dilakukan oleh seorang flanker adalah menolak bahagian bawah punggung prop dengan menggunakan bahu dalam. Kedudukan kaki sama dengan kedudukan kaki prop. Tangan dalam hendaklah sentiasa memegang belakang lock. Pandangan mata hendaklah pada bola, bersedia untuk bertindak. Pemain yang bermain di posisi nombor 8 ataupun number 8. Pemain yang berada di hujung atau di belakang dalam sesuatu scrum disebut nombor 8 ataupun number 8. Biasanya pemain ini adalah seorang pemain forward yang berpengalaman. Antara tugas pemain ini ialah mengawal pembentukan dan pergerakan scrum. Selain daripada cuba mengawal bola dengan kaki jika bola bergerak padanya. Antara perkara yang perlu dilakukan adalah pemain yang bermain di posisi nombor 8. Pertama adalah kepala hendaklah dimasukkan di antara pemain lock. Kedua-dua bahu menolak bahagian bawah punggung lock. Kedua-dua tangan memeluk kemas pada lock. Turut membuat tolakan bersama rakan lain di dalam scrum. Perkara-perkara berikut boleh dijadikan panduan semasa melakukan scrum. Pertama, kepala setiap pemain hendaklah didongak ke atas dan jika boleh hendaklah memandang kepada bola. Pemain hendaklah meluruskan belakang. Kedudukan punggung hendaklah rendah daripada kepala.
Kaki pemain hendaklah di belakang. Lutut pemain hendaklah dibengkokkan dan bersedia untuk tolakan. Pemain hendaklah memegang antara satu dengan lain dengan kemas. Tunggu sehingga semua pemain sudah bersedia sebelum memasuki scrum, yakni hendaklah dilakukan bersama. Jangan tinggalkan scrum selagi bola belum dikeluarkan. Di samping itu, perkara-perkara berikut juga perlu diberikan perhatian bagi menghasilkan scrum yang berkesan. Pegangan semua pemain di dalam scrum. Kedudukan kaki dan tangan pemain. Cara mengaplikasikan berat badan setiap pemain mengikut posisi. Pengawalan bola setelah ia dimasukkan ke dalam scrum. Jika pasukan itu tidak mengikut aturan yang ditetapkan, pihak lawan akan mudah meruntuhkan pembentukan scrum dan mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada pemain. Persefahaman dan kerjasama antara sesama pemain dalam sesebuah pasukan amat perlu bagi menjamin kejayaan dan keberkesanan scrum. Pada masa yang sama, setiap pemain harus menjaga keselamatan diri. Pengawalan bola ketika scrum half memasukkan bola. Scrum belum dikira tamat walaupun selepas bola dimasukkan ke dalam scrum atau bola dikais oleh hooker. Sebaliknya, selagi bola masih belum dikeluarkan daripada scrum, ia dianggap masih di dalam scrum. Bola yang dikais itu hendaklah dikawal dengan baik supaya dapat dikeluarkan kepada scrum half melalui lorong-lorong yang dikehendaki seperti melalui kaki lock dan number 8. Itu sahaja pengenalan kita pada minggu ini, iaitu tajuk Scrum. Selamat mencuba. Assalamualaikum. The feed from Lochanite. Ireland trying to hold tight here. They've been absolutely mangled in that scrum, and that's dangerous. That is dangerous.